yang saya hormati Ayah Dato' Imam, Ustaz Saad, Ustaz Bahaki, pegawai-pegawai masjid, barisan jawatan kuasa karya masjid Kampung Tebuk, tuan-tuan, puan-puan, khalayak yang saya muliakan. Terlebih dahulu saya bagi pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas daya usaha bahagian takmir Jabatan Hayawal Agama Islam Perlis bersama Jawatan Kuasa Karya Masjid Kampung Tebuk untuk menjayakan satu program yang dikenali dengan nama program Halaqah Takmir, anjuran bahagian takmir Jabatan Hayawal Agama Islam Perlis. Sebagaimana tuan-tuan sudah maklum, pada malam ini kita menghadirkan seorang tokoh lah. Saya suka takrifkan Ustaz Ahmad Qarni. Ini orang yang bergiat dalam bidang hayawal Islam di negara Perlis ni, dan tidak ketinggalan juga lah untuk saya meraihkan kedatangan kehadiran Ustaz Ahmad Al-Qarni ke dalam majlis kita pada malam ni. Dan tanpa kita melengahkan masa, suka saya nak sebutkan di sini majlis kita pada malam ini diberi tajuk iaitu merawat akidah memburu jannah. Cantik tajuk, dan harap dan saya bagi pihak majlis berharap program kita pada malam ini akan setiap seorangnya yang hadir pada malam ini mendapat manfaat, kebaikan melalui program yang kita jayakan pada malam ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, sedia tak? Saya ada beberapa soalan yang telah saya sediakan, dan saya ingat Ustaz Ahmad Qarni bersedia untuk meneruskan atau cara seterusnya. Baik, bagi soalan yang pertama, sebelum kita mengulas tentang merawat akidah memburu jannah, pertamanya perlu kita ketahui apa itu akidah, ataupun pengertian ataupun takrifan dan bahasa modennya definisi akidah, khususnya bagi kita orang Islam. Akidah itu merujuk kepada akidah Islamiyah as-sahihah, akidah Islam yang betul, dan ahamiyatuha, kepentingannya kepada orang Islam pada masa kini. Silakan Ustaz. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni dalam satu program, iaitu anjuran daripada unit takmir Jaib. Dan pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azri selaku moderator malam ni, PPMD Jaib, seterusnya pegawai-pegawai daripada unit takmir Jaib yang ada pada malam ni, seterusnya Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, dan juga AJK masjid yang lain, dan juga muslimin muslimat yang hadir dalam program halaqah takmir kita pada malam ni, membincangkan satu tajuk iaitu berkenaan dengan persoalan akidah. Pertamanya, alhamdulillah, ni kali pertama saya sampai di Masjid Al-Azhar ni. Walaupun dulu awal-awal saya datang Perlis ni, ini kawasan yang dihantar oleh Jaib, tapi bukan kawasan ni lah. Saya kena di check out dulu, awal-awal dulu tahun 2020. Waktu tu pun tengah
Covid jadi tak berapa sempat nak kenal dengan ramai orang. Dan saya pun jadi imam dan juga guru takmis itu pun tak lama, sekitar berapa bulan saja sehingga ditukarkan ke kawasan lain. Jadi insya-Allah malam ni kita sama-sama berkenalan. Jadi berbalik kepada soalan yang diajukan tadi, iaitu berkenaan dengan ta'rif akidah ataupun definisi akidah. Itulah bila mana kita nak bincang apa-apa tajuk ni, memang kita kena mulakan dengan definisi yang kita kena setuju dulu, supaya kita tak akan bercakap benda yang tak berkaitan, ataupun kita tak bahas benda-benda yang tidak ada apa-apa berkaitan dengan tajuk yang nak kita bahas. Okay. Akidah secara umum dari segi bahasa mari pada perkataan aqada yang bermaksud ikatan ataupun simpulan. Itu dari segi bahasa. Maknanya bila mana sebut akidah ni ialah satu benda yang dipegang ataupun yang dipegang dengan utuh, dan kita tidak akan lepaskan benda tu. Ikatan-ikatan yang kemas. Tapi bila mana sebut akidah Islamiah, maksudnya ialah satu istilah yang ada dalam agama kita ni berkaitan dengan kepercayaan. Ia lebih dekat kepada urusan hati satu orang. Bila mana sebut akidah ni, banyak para ulama takrifkan. Sama ada para ulama yang awal sampailah ke zaman kita yang kontemporari pun masih lagi hidup bercakap tentang akidah, sebab dia antara tonggak ataupun aspek utama dalam agama. Akidah ni ialah beberapa perkara yang kita kena percaya, dan bila mana kita percaya, ianya akan menenangkan hati kita. Itu kebanyakan yang disebutkan oleh para ulama. Likai tatma'in bihal qulub, untuk kita rasa tenang bila mana kita ada benda tu dalam hati. Dan fungsi akidah ni, ia akan membuat batasan sempadan pada apa-apa saja problem yang berlaku dalam hidup kita. Apa-apa saja benda-benda yang kita jangka ataupun tak jangka, maka dengan adanya akidah pada satu orang tu, dia akan beri dan dia akan main peranan untuk satu orang tu macam mana dia berinteraksi dengan apa-apa saja yang dia akan jumpa dalam hidup. Benda yang dia suka ke, benda yang dia tak suka ke. Okay. Cuma inti kepada akidah yang lebih besar lagi ialah dalam agama ini mengesakan Tuhan. Itu ialah intipati akidah ataupun sebut sebagai perkara paling asas dalam akidah. Kita bincang dalam mana-mana bidang, dalam mana-mana aspek dalam akidah pun, dia nak balik pada mengesakan Tuhan. Itu benda yang kita sepakati. Sebab tu kalau tengok bila mana kita bercakap tentang akidah ni, dia tak akan boleh lari daripada menghuraikan tentang syahadah seorang Muslim, penyaksian seorang Muslim. Seorang Muslim bila mana dia menyatakan Islamnya dia kena menyatakan dalam bentuk syahadah, penyaksian. Yang mana kita tahu dan kita maklum benda ni, syahadah ni ialah kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Iaitu tuntutan untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla. Bila mana datang saja Islam dan kita ni terima Islam untuk menjadi agama yang dipeluk, agama yang dianuti, Islam sangat tidak toleransi dengan unsur-unsur lain yang nak diangkat sama hebat dengan Tuhan. Apa saja benda yang berkaitan dengan menghebatkan benda lain selain daripada Tuhan, mengesakan benda lain, orang kata apa, menghormati benda lain sehingga merendahkan pengesaan kepada Tuhan, maka itu semuanya lawan pada akidah. Itu semua benda-benda yang tak bersangkut paut dengan akidah. Bila mana ada je unsur tu, dia akan memberi kacau bilau dalam kepercayaan orang tu. Lepas tu dia akan kacau bilau pada akidah, pada ibadah. Dia akan kacau bilau pada banyak urusan. Sebab tu sebahagian para ulama menyamakan antara akidah dan syariat, sebab kedua-duanya sama taraf. Bahkan ada yang memasukkan akidah itu juga sebahagian daripada fiqh, walaupun kita biasa tengok hukum fiqh ni ialah berkaitan dengan ibadah semata-mata, ataupun perihal-perihal berkaitan dengan sah batalnya ibadah, perihal-perihal berkaitan dengan muamalat, yang mana muamalat yang betul, muamalat yang tak betul, itu bab dalam fiqh. Tapi kalau tengok sebahagian para ulama menjadikan
Antara benda yang perlu difahami juga ialah akidah. Sebab itulah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia ada satu risalah yang dinisbahkan kepada beliau yang dinamakan dengan nama Fiqhul Akbar, iaitu fiqh yang utama. Walaupun namanya fiqh, tapi ianya ialah sebuah perbahasan berkenaan dengan akidah. Ada yang kata dia tulis, ada yang kata dinukilkan daripada orang lain, dan ada yang kata ianya dinukilkan daripada anaknya sendiri, iaitu Hammad bin Abi Hanifah. Itu sebahagian riwayat sebut. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya akidah ialah benda yang utama. Masuk Islam, satu orang tu kena melafazkan keesaan dia. Dia nak mengesakan Tuhan. Dia rela untuk tolak semua benda yang dia pernah hormat dulu. Dia nak letak penghormatan tu pada Tuhan. Maknanya, bila mana kita sebut akidah, ini ialah tali pegangan yang paling kukuh, tali pegangan yang paling utuh untuk kita pegang. Tak boleh kita letakkan diri kita untuk ambil pegangan-pegangan lain, tak boleh. Sebab itulah akidah benda yang simple, tapi inilah tempat yang sangat diidamkan oleh syaitan untuk orang Islam buang dia, untuk orang Islam gadaikan dia. Macam-macam ujian, macam-macam cobaan yang akan dilakukan untuk mengganggu gugat akidah. Cuma saya nak sebutnya, setiap zaman yang datang, maka berbagai-bagai ujian dan cubaan yang akan berlaku. Makin moden zaman kita ni, makin berbagai lain macam teknik untuk mengganggu gugat akidah. Cuma kita nak sebut definisi akidah. Aqidatul Islamiyah as-sahihah ialah akidah mengesakan Tuhan. Kita nak bahas kitab-kitab yang dalam tak perlu. Cuma kita nak sebut sini ialah bila mana sebut akidah, kita orang Islam kita akan nampak Islam dia nak bercakap tentang Tuhan itu satu, dan tidak ada rasa hormat yang boleh disama tarafkan dengan Tuhan itu. Bila mana sampai pada part nak hormat, nak sembah, nak buat apa-apa saja, kena balik kepada Tuhan. Itu petanda orang tu ada akidah. Itu petanda orang tu ada akidah. Jadi nak tunjuk pada kita, inilah yang selalu disebut. Sebab tu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sebut, tamassaku, berpeganglah kamu dengan sunnah aku. Addu alaiha bin nawajiz, kamu gigitlah sunnah aku dengan gigi geraham. Okay. Apa yang dimaksudkan? Jangan kita nampak sunnah di situ hanya satu aspek, iaitu sunnah nak kena berwudu ataupun masuk tandas kaki kiri. Itu salah satu ada perbahasan dia. Okay. Cuma nak sebut yang lebih utama situ ialah sunnah para nabi, sunnah para rasul, sunnah ayyamil ula, mereka-mereka yang ada pada hari-hari awal bersama dengan Nabi, iaitu para sahabat. Mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi, iaitu menjaga akidah. Duduk mana-mana, duduk di kawasan orang Islam ramai, duduk di kawasan orang Islam tak ramai, macam itulah cara dia jaga akidah dia, yang disebut dengan nama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita selalu dengar perkataan ini. Apa dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Akidah kita dah faham, satu benda yang dipegang, diikat dalam hati kita. Maknanya kita tidak akan tanggalkan dia, kita tidak akan jual benda tu. Ada apa-apa saja kita akan pegang. Kita tak akan mudah-mudah untuk tinggalkan ataupun cerai beraikan ikatan itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa dia Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah itu ialah Rasulullah tu sendiri dan juga para sahabat. Dan Al-Jamaah merujuk kepada mereka yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dibawa oleh para sahabat. Bila keluar istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? 2-3 tahun ni ke? Adakah selepas muzakarah JAKIM? Adakah selepas daripada persidangan para ulama di mana-mana negara baru keluar kalimah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, bila mana Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat 106 surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari tersebut akan cerahlah wajah-wajah tertentu dan akan gelaplah wajah-wajah tertentu. Lalu Ibnu Katsir mendatangkan nukilan daripada seorang sahabat yang mulia, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas kata, yaum itu ialah yaumul qiyamah, hari itu ialah hari kiamat, iaitu yaumu tabyaddu wujuh Ahlus Sunnati wal Jamaah, hari yang akan cerahlah wajah-wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan gelaplah wajah-wajah Ahlul Firqah wad Dalalah,
ataupun sebahagian sebut ahlul bid'ah wal furqah, sebahagiannya sebut macam tu. Okay. Cuma nak katanya itulah permulaan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu keluar, iaitu daripada lidah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan dia itu seorang sahabat. Maknanya kalimah tu dah lama keluar, menunjukkan kepada kita bahawasanya ia satu perkara yang memang dah lama wujud, ia satu benda yang memang dah lama dibahaskan dalam agama kita. Cuma sekali lagi saya nak tegaskan sini ialah tentang bagaimana akidah Islam itu bermaksud mengesakan Tuhan. Apa saja benda yang datang, apa saja benda yang mengganggu gugat, kita tidak akan jual, kita tidak akan orang kata apa, terkesan dengan gangguan-gangguan itu. Dan percayanya kita pada akidah itu, percayanya Tuhan itu esa, percayanya Tuhan itu maha mencipta, maha mengurus takbir. Macam mana kita percaya pada benda-benda penting sebagai maklumat asas? Saya bagi contoh pada tuan-tuan puan-puan. Hari ini hari Isnin, kita percaya bahawasanya selepas Isnin ni ialah hari Selasa. Orang datang kecoh kita kata, tak, dia tak jadi hari Selasa esok, esok jadi hari lain, hari Khamis. Kita tak percaya. Walaupun orang yang datang tu ada pangkat besar, walaupun orang yang datang tu datang dengan berbagai-bagai tawaran untuk kita mengiyakan perkataan dia, kita tak percaya. Kalau kita ambil tawaran dia pun, dalam hati kecil tetap kata sebenarnya tak akan jadi lepas pada hari Senin ni hari lain, melainkan hari Selasa juga. Tapi kita iyakan, mungkin kerana kita nakkan benda yang dia bawa sebagai hadiah untuk mengiyakan perkataan dia. Saya nak sebut akidah tu macam tu lah. Macam mana kita percaya? Kita percaya Tuhan itu esa, tak akan boleh diganggu gugat akidah itu. Okay. Jadi untuk pusingan kali pertama ni, itu yang saya boleh berikan sebagai respon terhadap soalan yang diajukan tadi, iaitu ta'rif ataupun definisi akidah. Saya serahkan balik kepada Al-Fadhil moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ahmad Qarni. Tadi tuan-tuan sedikit mukadimah pengenalan kepada apa yang kita dapat fahami, iaitu akidah Islamiah as-sahihah. Jadi kalau tuan-tuan perlu info lebih lanjut, tuan-tuan terpaksa membaca sendirilah. Sebab dalam platform yang macam ni kita terhad infonya dalam masa apa ni yang ada ni. Sebab benda akidah ni tuan-tuan memerlukan kefahaman yang betul, rujukan yang betul, sumber yang autentik, macam-macam lagi. Tapi sebab kalau nak bercakap bab tu saja mungkin lama tuan. Cuma dalam bila kita bercakap ni, kita macam saya kata tadi, bila disebut akidah itu merujuk kepada kepercayaan ataupun keyakinan kita kepada keesaan Allah, tiada sesembahan selainnya, dan itulah yang merujuk kepada Allah ataupun God kepada orang Islam kita lah. God tu merujuk kepada Kristian, tapi dalam istilah perkataan ni orang faham God tu Tuhan lah, Tuhan ilah. Baik tuan-tuan, seperti mana yang kita maklum, akidah ni mempunyai satu posisi yang istimewa dalam kehidupan Muslim. Maknanya bila akidah itu betul, walaupun amalannya banyak, walaupun ketaatannya itu banyak, tapi ia terbatal apabila akidahnya itu tidak betul. Begitu tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang akidah, orang Islam kita di Malaysia, di luar Malaysia, akidahnya ada yang bercampur-campur. Ada akidah yang betul, ada akidahnya yang rapuh, dan ada akidahnya yang menyeleweng. Menyeleweng ni saya bagi contoh Syiah lah, senang tuan-tuan. Senang faham Syiah. Bila sebut Syiah ni tetap dah menyeleweng. Kita tak perlu perbahasan dah. Jadi untuk soalan yang kedua, Ustaz, saya mohon Ustaz untuk berkongsi dengan kita ciri-ciri
ciri-ciri khas yang kita boleh kenal bila kita sebut akidahnya rapuh. Apa maksudnya akidahnya rapuh tu? Dan bila kita sebut yang betul tu, apanya yang betulnya? Dan yang menyeleweng tu, apa yang selewengnya? Sebab dalam Syiah tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar perbahasannya, dia kata kita tak betul. Dia kata kita tak betul, kita kata dia tak betul, dia kata kita tak betul. Jadi siapa yang betul? Jadi kita perlukan tuan-tuan satu penjelasan tentang ciri-ciri untuk kita kenal akidah yang menyeleweng, akidah yang salah ataupun yang rapuh tu. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk pusingan yang kedua ni, soalan yang kedua, berkenaan dengan kita dah sebut tadi akidah tu apa dia, iaitu satu kepercayaan, satu pegangan yang memang kejap duduk dalam hati kita. Kita percaya yang tu, kita akan bawa kepercayaan tu sampai kepada mati. Itu ialah berkaitan dengan akidah. Bila sebut akidah ni, sudah pasti dia ada ancaman. Akidah tu dia ada ancaman-ancaman dia. Dan ancaman dia tu ada ancaman yang nak meruntuhkan ataupun ancaman yang bersifat nak menyamarkan. Kalau tak boleh bagi runtuh akidah tu, paling kurang bagi bercampur antara yang betul ataupun tak betul. Sebab tu macam yang disebutkan tadi, ada akidah yang betul, ada akidah yang rapuh, ada akidah yang menyeleweng. Dan kita kena sedar, di negara kita ataupun umat Islam seluruhnya menghadapi ancaman terhadap akidah. Menghadapi ancaman terhadap akidah. Benda yang saya nak sebut, kita sebagai manusia ni Tuhan jadikan ada tabiat nak percaya sesuatu. Ini kita bercakap secara umum. Islam ke tak Islam ke, dia ada tabiat nak percaya sesuatu. Dan benda yang dia nak percaya tu sama ada boleh dibuktikan memang wujud ataupun tak boleh dibuktikan ianya wujud, tapi ada orang pilih untuk percaya ataupun untuk tak percaya. Ini kita kena kenal dulu supaya kita tak terkejut, kita tak jadi cemas bila mana kita tengok kenapa orang ni boleh ikut ajaran ni, kenapa orang ni tak minat dengan yang betul. Sebab klasifikasi tabiat manusia ni berbagai-bagai. Ada orang dia selesa dengan yang ni, ada orang dia tak selesa dengan yang ni, dia minat dengan yang ni dan dia tak minat dengan yang ni. Cuma agama Islam dia kempen, bila mana kamu nak hidup dengan betul, ada cara dia, iaitu dia kempen pada kita untuk dengar taat pada Rasul, untuk dengar taat dan teliti kepada firman Tuhan melalui kitab-kitab terdahulu. Sebab tu bila bercakap tentang akidah yang kejap, akidah yang benar, yang kukuh, dia mesti ada sumber ambilan yang tak akan boleh di-argue lagi, ataupun sumber tu tak boleh kita kata macam-macam ataupun tak boleh ganggu gugat lagi, tak boleh diganggu gugat. Sumber tu sumber yang tak berubah daripada awal cerita orang kenal agama sampailah terakhir sekali manusia yang nak bersama dengan agama di hari akhirat nanti. Itulah sumber akidah yang akan dibawa. Islam dia ada sumber akidah dia, iaitu dia ada Quran dan dia ada hadis. Dan kedua-dua sumber ni sudah pasti nak faham dia perlukan penelitian. Sebab tu kita pernah dengar pembahagian ilmu ni dia ada fardu ain, dia ada fardu kifayah. Akidah duduk dalam fardu ain. Dan semua yang duduk dalam akidah tu ialah datang sumbernya daripada Al-Quran. Paling-paling basic yang kita kena tahu berkaitan dengan dalil kepentingan akidah, kepentingan mengesakan Tuhan, ialah apa yang kita duk baca selalu dalam salat kita daripada suratul Fatihah. Bila mana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu intipati akidah paling utama sekali. Itu dalil dia. Hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Itu terjemahan bahasa Melayu kita. Walaupun ada sebahagian para ulama mengkritik terjemahan itu, antaranya Profesor Hamka, dia kritik terjemahan ni. Dia kata terjemahan ni masih lagi sempit, tak luas lagi. Sebab kerana terjemahan yang macam itulah sebahagian orang dia nampak agama ni hidup di tempat ni, tak hidup di tempat lain. Sebab tu Hamka dia setuju kalau orang terjemah hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon segala hajat.
segala keperluan. Itu yang dia nak bawa. Sebab kalau terjemah iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah, perkataan sembah ni dia tidak hidup dalam semua aspek kehidupan, dalam semua waktu hidup. Bila mana sebut sembah, orang kita dia akan faham sembah Tuhan dengan sembah pembesar, sembah raja, sembah sultan, istiadat sembah tu. Kita faham situ. Tapi kalau beribadah dia hidup. Dia bukan hanya di masjid surau. Bahkan orang tu duduk berjual pagi hari, orang tu pergi buat urusan kerja dia, di situ pun dia sedang ibadah, di situ pun dia kena jelaskan akidah dia kena jelaskan pengesaan dia kepada Tuhan. Dan juga dalam bab minta tolong, ada hajat, ada susah apa, semua kena refer balik kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi nak sebut pada kita, akidah yang betul ialah akidah yang ada sumber, yang tak boleh diganggu gugat dan tidak ada pertembungan pada sumber tu. Sekejap cakap macam ni, sekejap cakap macam ni. Tak. Sama saja daripada awal sampai akhir sama. Sebab tu agama Islam ini membawa seruan yang sama. Daripada zaman Nabi Adam sampai pada zaman Nabi Muhammad, seruan dia sama. Iaitu seruan kepada keesaan. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertembungan, tidak ada seorang nabi lain sikit daripada nabi-nabi lain. Tidak ada, dia sama. Itu maksud akidah yang betul. Yang kedua ialah akidah yang rapuh ataupun akidah yang samar ini. Dia berlaku pada orang Islam. Ini ancaman yang kita kena sedar. Akidah yang rapuh, akidah yang samar ni, dia akan beri kekeliruan untuk kita memahami sumber yang betul. Sumber tu betul lah, Quran dan hadis, tapi dia datang, dia kacau sikit sumber tu sehingga kita pun rasa tergugat dengan cubaan yang dilakukan. Contoh zaman sekarang ni yang masih lagi aktif, yang masih lagi bergerak, sama ada kita perasan tak perasan, mungkin kita duduk dalam kampung ni kita tak perasan, tapi orang-orang yang duduk di bidang akademik, orang-orang yang duduk di lapangan bergaul dengan macam-macam orang, antaranya ialah gerakan nak bagi nampak hadis Nabi tu tak tahu mana sangat, Quran je yang kita kena dahulukan, yang kita sebut dengan nama anti hadis, ataupun nama yang komersial sikit, Quranis. Bahasa Arab dia panggil Quraniyun. Dari segi apa yang dia orang perjuangkan, kita kena dahulukan Quran. Betul lah tu, memang kita kena dahulukan Quran. Tapi kita argue, kita petikai pada hadis. Sebab pada hadis ni ada benda-benda yang masih belum jelas, yang boleh dibuat bermacam-macam andaian. Tapi semuanya tu berdiri di atas andaian. Semuanya itu bukan berdiri di atas konkretnya hujah. Saya nak sebutnya, kalau orang macam ni, dia datang, dia bercakap, tuan-tuan tak akan nampak dia orang yang mengarut. Dia orang yang macam bijak cara fikir dia. Itulah kita nak sebut. Maknanya idea dia tu macam ada nafas baru, lain macam sikit. Jarang dengar. Biasa ustaz-ustaz lain bercakap lain. Dia datang ni macam kemas sikit. Bahasa-bahasa dia guna, bahasa-bahasa bunyi mak saleh sikit, walaupun kita tak faham. Cuma orang ni dia nampak orang tu petah boleh sebut perkataan tu, dia rasa hebat orang tu. Sebab tu dalam hadis kita tengok Nabi sebut, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya perkataan-perkataan yang disusun elok. Orang-orang yang berceramah ni, yang pandai bercakap ni, yang tak ada gugup, yang kemah dia bercakap, walaupun dia datang dengan bermacam-macam syubuhat. Orang yang macam ni, susunan perkataan dia elok ni, dalam satu hadis kata la sihra. Kadang-kadang dia macam ada kesan sihir. Dia tak sihir, cuma nak kata orang pandai bercakap mampu mempengaruhi orang. Kepandaian satu orang tu bercakap, dia tak ada gugup, tak ada bunyi sekat-sekat waktu dia bercakap. Itu antara rahsia dan resipi orang boleh tertarik dengan apa yang dia bawa. Walaupun idea dia tu ialah idea yang bercelaru, apa yang dia bawa tu ancaman, bukan lagi ilmu baru, ancaman pun. Bukan lagi dakwah, dakyah. Dakyah ni ialah lawan pada dakwah. Dakwah ni dah bawa benda-benda betul. Dakyah ni dah bawa benda-benda mengarut. Mana yang saya nak sebut, akidah yang rapuh, yang ni yang kita sukar untuk kenal pasti. Yang ni perlukan penelitian. Yang ni perlukan sedikit usaha yang, orang kata apa, kena bersungguh sikit, supaya kita tak menjadi makanan kepada benda-benda macam ni.
Kita tak terjerat sekali. Sebab inilah realiti yang berlaku. Inilah realiti. Dan saya tengok pada bab ni lah yang orang samar. Sebab tu kau tengok ada seorang tokoh yang terkenal, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia ada buat beberapa buku, antaranya As-Sunnah wal Bid'ah, dan selain daripada tu buku-buku yang lain dia ada buat. Antara benda yang dia tekankan pada bab ancaman kepada orang Islam ialah al-mu'taqadat wat taqalid, kepercayaan-kepercayaan dan juga kebiasaan adat tradisi ni. Ini yang mengganggu gugat akidah orang. Keselesaan beramal dengan benda-benda lama yang tidak jelas, yang menyebabkan dia tak ada rasa ada apa-apa ancaman pun buat benda tu. Sebab tu dia meneruskan nak buat benda tu. Dan dia percaya benda tu ada manfaat, boleh beri sesuatu, boleh buat dan boleh mengangkat darjat dia di akhirat. Ataupun kita sebut, mungkin orang dia rasa sensitif perkataan ni, iaitu ancaman amalan-amalan yang berbentuk bid'ah. Walaupun orang rasa benda tu perkataan ni, aduh sebut juga perkataan ni, itu ialah benda yang memang ada dalam agama, tak boleh nafi. Sama ada orang tu berusaha nak faham ataupun berusaha untuk tak nak faham, itu pilihan orang. Saya nak sebut ni, bila mana nak sebut akan ada pihak yang akan blok. Sebab nak sebut perkataan ni seakan-akan perkataan ni terlalu menyakiti orang. Sebab dalam isu ni di negara kita ni ada beberapa kumpulan. Ada kumpulan yang terlalu rigid bercakap tentang bid'ah, seakan-akan semua benda terhalang. Ada kumpulan yang terlalu luas cakap dalam bab ni, seakan-akan bid'ah tu tak wujud dalam agama. Dan ada kumpulan yang ketiga yang mengukur dia di atas neraca ilmu maqasid. Ni saya sebut sikit lah, tuan-tuan dengar je dulu apa yang saya sebut, nanti kita akan nampak apa saya nak sebut ni. Okay. Saya nak sebut sini lah bahayanya benda-benda yang bersifat samar dalam agama. Sebab tu Nabi sebut al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Benda-benda halal jelas, benda-benda haram jelas, wa bainahuma, dan di antara halal dan haram tu ada benda-benda yang disebut sebagai mutasyabihat ataupun benda-benda yang disebut sebagai syubuhat. Dia tak jelas. Yang tak jelas ni nak buat macam mana? Tak payah terlibat lagi. Tak payah terlibat, lebih baik. Untuk kita lah, bagi kita orang awam ni, tak terlibat lebih baik. Kalau kita nak terlibat, kita kena jadikan diri kita ni tahu semua benda yang berkait, supaya kita boleh beza yang mana betul, yang mana tak betul. Maknanya kena ada upgrade diri lah. Sebab tu dalam bab berinteraksi dengan Quran, berinteraksi dengan hadis, sedikit demi sedikit kita kena ada upgrade. Alhamdulillah di Perlis ni, kalau tengok kuliah-kuliah maghrib ada sedikit kelainan pada negeri lain. Maknanya dia tak bercakap pada kitab yang sama. Ada sedikit kuliah-kuliah yang bersifat berat sikit untuk orang faham. Cuma nak katanya ada peningkatan. Sebab kalau pembelajaran bersifat mendatar semata-mata, itu antara sebab datang ancaman samar ni masuk juga jerat. Jadi kuliah-kuliah akidah ni kadang-kadang kena bagi tahu juga ancaman-ancaman, benda-benda. Bagi teori, bagi juga ancaman. Sebab kita mungkin belajar akidah, kita akan nampak akidah yang sesat ni Mu'tazilah, akidah yang sesat ni Jabariyah, akidah yang sesat ni Jahmiyah. Kita duk ingat benda-benda tu dah tak ada dah terkubur dah. Sebab nama-nama kumpulan ni pun dah tak ada orang sebut. Tak jumpa pun di Malaysia. Persatuan Mu'tazilah tak jumpa, Persatuan Jahmiyah pun tak jumpa. Tapi kita kena sedar, di negara kita ancaman kumpulan ajaran sesat yang membawa idea lama tapi tak pakai nama lama, pakai nama baru, masih lagi ada. Isinya sama. Macam itu saya nak sebut tentang ancaman dari segi akidah yang samar. Satu lagi akidah yang menyeleweng, yang jelas menyeleweng. Macam yang diberikan contoh tadi ialah Syiah. Umum kita tahu Syiah ialah sebuah ancaman, walaupun masih ada orang yang cuba mempertahankan. Dan di negara kita ni ada kumpulan-kumpulan yang cuba untuk membenarkan, ada kumpulan-kumpulan yang cuba untuk meninggikan laras perbincangan perbahasan mereka, sehingga nampak isu Syiah ni lah isu akademik, bukan isu kata apa, isu ancaman akidah, bukan. Okey, yang ni jelas kita boleh nampak sebab dia memang sudah orang kata apa, sudah jelas. Okay. Cuma saya nak katanya yang menyeleweng ni kebiasaannya, kalau bagi contoh Syiah tadi kan, Syiah kalau dia tak berjaya untuk tarik kita ke arah dia, dia akan kurangkan sikit
dakwah dia tu jadi samar. Dia tak declare lagi diri Syiah. Tapi dia duduk dalam lingkungan yang lain. Okay. Sebab tu yang paling bahayalah pada pandangan saya sekarang ni ialah kesamaran dalam akidah. Itu yang paling bahaya. Sebab ajak kepada yang tak betul ni, dia dua jenis orang je. Sama ada orang tu memang nak ikut ataupun orang yang tak faham. Cuma kes kebanyakan orang yang terlibat dengan kejahilan, terlibat dengan benda-benda sesat ni ialah kerana kejahilan dan malas untuk mengangkat kejahilan dia tu. Itu antara sebab yang memang menyebabkan orang tu terkena. Yang memang menyebabkan dia akan jual akidah dia. Sebab dia tak nak upgrade apa-apa pun pada diri dia. Okay. Cuma saya nak sebut, ancaman makin banyak. Ancaman berbagai-bagai. Ancaman tu kreatif. Sekarang ni ancaman kreatif. Mengikut para pengkaji, di negara kita ni ada lebih 60 agama baru yang menjadi ancaman. Termasuklah agama Islam diancam oleh beberapa fahaman. Buddha tempat kita pun, orang-orang Cina yang agama Buddha, dia orang ada ancaman dia. Tak nak cakap lah yang dia orang tu. Cuma nak katanya di negara kita ni ada bermacam-macam ancaman. Walaupun kita rasa macam okey. Antara sebab ancaman tu dia boleh masuk dan dia berjaya ialah kerana sifat selesanya dan tak rasa apa-apa kalau tak upgrade diri dengan ilmu. Itu antara sebab dia. Rasa macam okey je, rasa macam tak ada apa kot, tak kena lagi kot. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, kita menjadi mangsa propaganda ataupun menjadi mangsa perkara-perkara syubuhat ataupun perkara-perkara yang samar ini. Saya nak sebutnya ialah macam-macam mana pun zaman sekarang kita kena ada usaha upgrade diri supaya kita dapat tahu beza. Nak bagi panduan secara lebih-lebih kurang boleh, tapi nak bagi lebih faham dan lebih pekat fahaman kita tu ialah dengan kita ambil masa, kita dengar perbahasan, cari orang yang betul-betul boleh bahas supaya kita nampak dan sedar di mana ancamannya. Jadi alhamdulillah itu untuk pusingan yang kedua. Jadi saya serahkan kepada Al-Fatih moderator sekali lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Mak Qarni. Tuan-tuan puan-puan khalayak yang saya muliakan, Ustaz Qarni sebentar tadi menyentuh tentang ancaman ataupun pengaruh pemikiran dalam istilah Arabnya disebut ghazwatul fikr. Dan benda ni tuan-tuan, benda yang realiti dan wujud dalam dunia hari ini. Dalam Quran tuan-tuan kita faham kata orang kufar ini musuh kita. Orang kufar ni maknanya apa tuan-tuan? Maknanya orang yang tidak bersatu akidah dengan kita lah. Maksudnya mereka melawan dengan kita. Dan dia orang ni bukan sekadar musuh utama, tetapi ada lagi selapis lagi musuh-musuh Islam dengan mempunyai daya untuk mempengaruhi pemikiran orang Islam dengan hujah mereka, dengan macam Ustaz Qarni kata tadi, kalau dengar dia bercakap macam dia yang betul, walaupun intinya dalam ucapannya tu terdapat kemungkaran, kebatilan. Dan dia orang ni menujukan benda-benda ni kepada orang awam, orang yang tidak mendapat pendidikan, orang yang Islam hanya pada nama. Dan mereka golongan inilah yang selalu terpesong ataupun terlibat dalam pemikiran dia orang ni. Tuan-tuan puan-puan, seperti yang Ustaz sebut tadi, Syiah seperti yang mana kita sedap maklum, walaupun tak ada dalam kampung ni, tak ada dalam polis, tapi kita bimbang tuan-tuan, generasi selepas kita, anak-anak kita, anak menakan kita mungkin terlibat dengan ajaran Syiah ni. Sebab Syiah ni tuan-tuan, dia ada satu kaedah dalam mereka tu, apa Ustaz? Dia duduk dengan kita, dia buat macam kita. Dia disebut taqiyah. Taqiyah ni tuan-tuan, benda yang kalau dalam pahaman dia orang ni, taqiyah ni dianggap sebagai satu perbuatan yang berpahala.
Dia duduk dengan kita, dia buat macam kita, dan dia berada di luar dengan golongan dia orang ni, dia orang buat macam cara dia orang. Jadi benda ni kalau kita tak sekat, kalau kita tak ada tindakan yang tegas daripada pemerintah, benda ni boleh menyebabkan anak-anak kita yang masih orang kata apa, dangkal dalam ilmu pengetahuan ni terlibat dengan ni. Sebab kalau tuan-tuan pernah baca dalam akhbar, sasaran dia orang untuk menarik masuk ke Syiah ni adalah pelajar-pelajar universiti. Sebab daripada tunas pelajar tu dia akan bawa kepada keluarga akan bawa kepada anak-anak, dan boleh orang kata apa, pembinaan generasi Syiah ni tuan-tuan. Jadi kalau nak sembang bab Syiah ni pun panjang juga. Jadi kita beralih kepada soalan yang ketiga sebelum kita tangguh untuk laluan Isyak 8. Oh, Isyak lah. Boleh kita tangguh Ustaz untuk azan. Tok Bilal mana? 8.31 tak? Azan. Kita tangguh sebentar untuk azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Ada satu dua soalan lagi sebelum kita berhenti untuk solat isyak. Baik tuan-tuan, selepas Ustaz Qarni berkongsi dengan kita berkenaan dengan ancaman pengaruh pemikiran ghazatul fikr, kita sebagai individu muslim tak dapat tidak kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tuan-tuan, semasa zaman nubuwah, baginda Nabi SAW berusaha untuk menjaga, memelihara akidah penduduk Mekah ketika itu. Seperti mana tuan-tuan sudah maklum, sebelum bi'athah Nabi, Mekah itu bagaimana, dan selepas Rasulullah Muhammad bin Abdullah ini diangkat menjadi Nabi, bagaimana keadaan selepas beliau diutus kepada penduduk Mekah. Dan kita sebagai Muslim pada hari ini menjadikan tarbiyah, menjadikan kaedah, menjadikan contoh yang telah diteladankan oleh baginda Nabi SAW ketika merawat akidah umat penduduk Mekah, umat Mekah pada ketika itu. Dan saya memohon untuk Ustaz Qarni untuk berkongsi contoh ataupun kaedah yang diguna pakai, yang kita boleh ambil teladan dan pedoman daripada perbuatan baginda Nabi SAW dan juga daripada perbuatan generasi salaf dalam mengukuh dan meluruskan kefahaman berkaitan akidah. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita terus pada soalan berkenaan dengan bagaimana Rasulullah ataupun golongan-golongan yang awal dahulu mereka menjaga akidah daripada ancaman-ancaman yang boleh mengganggu gugat. Kalau kita tengok Rasulullah sangat tegas dalam bab berkaitan dengan akidah. Pada peringkat dakwah Nabi secara terang-terangan, kita tengok bagaimana Nabi menjelaskan pendirian. Dalam bab akidah ini menjelaskan pendirian. Nabi tidak berkompromi dengan golongan-golongan yang cuba untuk kacau terhadap isu akidah. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Kafirun, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ini ialah ayat yang kita memang ingatlah, sebab Qul ya ayyuhal kafirun ni bukan ayat yang asing dengan kita ni. Kalau kita baca dalam Asbabun Nuzul oleh Al-Imam As-Suyuti ataupun oleh tokoh-tokoh yang lain, kenapa turunnya ayat ni? Iaitu ketika mana dakwah Nabi dah hijrah ke Madinah. Mereka orang-orang Mekah ni fikir macam mana nak deal dengan Nabi ni supaya tak nak bergaduh. Sebab dia orang pun letih nak bergaduh, nak berkelahi dengan Nabi ni, perang, duduk dalam keadaan tak sudah, bukan satu benda yang disukai oleh orang, walaupun orang tu kuat untuk menang dalam bab pergaduhan, perkelahian tu. Akhirnya dia orang terfikir, kita buatlah perjanjian dengan Muhammad ni supaya dia dengan kita ni tak bergaduh, tak berkelahi lagi. Macam mana? Iaitu kita minta kepada Muhammad ni, kita akan ikut semua ajaran yang dia bawa mengesakan Tuhan. Kita yang kafir ni pun, dia orang tak mengakulah dia orang kafir. Kita yang sembah berhala ni apa-apa semua ni pun kita akan ikut Muhammad. Cuma setahun saja. Tahun depan Muhammad kena ikut kita. Jadi dia nak buat timbal balik macam tu. Setahun kita ikut Muhammad, tahun depan Muhammad ikut kita. Setahun kita ikut Muhammad, tahun depan kita ikut Muhammad ikut kita. Okey. Nak buat macam tu. Sampai benda tu pada Nabi, saya ringkas cerita, Nabi tak terima sehingga Allah Ta'ala suruh Nabi jelaskan pendirian. Walaupun kamu dah bercakap tak dasar emosi, kita tak nak dah bergaduh, kita letih dah bergaduh, kita nak semua berdamai, kita buat macam tu. Tapi ini prinsip, ini soal prinsip. Kalau tak, dia akan berlaku kacau bilau kepada agama. Dia akan ganggu gugat dia punya keaslian agama. Benda ni pernah berlaku di kawasan Nusantara kita. Sebut Nusantara ni bukan Malaysia saja. Nusantara ni merangkumi semua dataran Nusantara ni lah.
termasuk Thailand, Indonesia, Kemboja, Filipina. Kalau tuan-tuan pergi ke Kemboja, ada satu komuniti Islam nama dia Bani Cham. Dia ada Islam macam kita. Satu lagi Bani Cham, yang kedua lagi Hindu. Melayu lah ni, ini semua anak pinak Melayu dulu. Bani Cham ni ialah dia separuh Islam, dia separuh Hindu. Saya nak ceritanya ialah bagaimana berlakunya kepercayaan Bani Cham, Muslim Bani Cham. Tak boleh panggil Muslim lah dia orang ni, sebab dia orang ada cara Islam dia orang sendiri. Raja dulu-dulu, kalau saya tak silap dalam catatan sejarah tersebut, nama raja tu Porong. Raja ni dia agama Hindu. Dia okey dengan Islam dia di negara dia. Jadi dia tak suka tengok bergaduh antara Hindu dengan Islam. Akhirnya dia fikir macam mana nak buat. Dia kena pergi belajar Islam. Baguslah dia pergi belajar Islam. Raja tu pergi belajar Islam. Dia pergi belajar Islam, dia pergi cari mana keturunan raja yang Islam. Dalam riwayat tu sebut sampailah dia ke Kelantan. Dan akhirnya dia kahwin dengan kerabat di Raja Kelantan, dan dia tukar nama dia jadi Nik Mustafa. Sebab tu Kelantan sampai hari ni dia ada tempat nama dia Pengkalan Cepa. Itu tempat mendaratnya orang-orang Campa dulu. Kita pernah dengar Melayu Campa ni. Melayu Campa. Kita mungkin kenal mi Campa kot. Mi Campa ni sedap kan? Mula-mula Terengganu dia ada jual. Okey. Cuma ada cerita tentang Bani Campa ni. Dia belajar Islam, dia balik tempat dia nak gabung, tak nak bagi bergaduh. Akhirnya dia buat, ada waktu orang Islam kena ikut Hindu, ada waktu Hindu kena ikut. Akhirnya bercampur, dua agama tu bercampur jadi rosak. Apa jadi? Orang sembah raja tu, orang tak sembah ada Islam, orang tak sembah ada Allah Ta'ala. Sampai ke hari ni kekal Bani Cham itu dengan wajah agama yang sangat pelik. Dia orang tak puasa bulan Ramadan. Dia orang puasa tapi dia orang buka puasa awal. Dia orang boleh buka aurat. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam dokumentari ada tunjuk tentang Islam. Saya nak katanya, kalau prinsip Nabi tak kukuhkan prinsip, tak mustahil Mekah akan berlaku benda yang sama. Ini contoh. Kita kena tegas dalam bab ni. Ada bab kita kena tegas. Kita jangan orang kata apa, atas dasar nak cakap elok-elok apa semua, tak. Ada part kita kena tegas. Sebab tu sikap kita yang kita kena baiki ialah kita bertegas pada tempat yang perlu bertegas. Ada orang tempat yang tak perlu bertegas, dia bertegas sangat. Tempat yang perlu bertegas, dia berlembut. Itu silap. Itu kesilapan. Itu antara contoh. Selain pada tu, tuan-tuan boleh tengok kisah Umar Al-Khattab, bila mana berlakunya orang-orang Mesir, sampainya Islam ke Mesir ni dibawa oleh Amr bin Al-As, bila mana orang Mesir nak buat lagi ritual lontar orang perempuan dalam sungai Nil, nak bagi air sungai Nil. Umar bertindak cepat dengan amalan-amalan khurafat seperti itu, dengan sebab nak jaga akidah. Maknanya Umar terus kat, jangan buat. Selain daripada tu, waktu pembukaan Kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, bila mana Kota Mekah dibuka, Nabi suruh sahabat runtuhkan semua berhala, termasuk berhala-berhala yang berada di kawasan jauh pada Mekah, tapi dia jadi tempat tumpuan. Antaranya ialah di Jeddah, di Mushallal, sebahagian tempat pada waktu itu, beberapa tempat lah yang ada orang kata apa, berhala yang khusus untuk dia orang sembah. Maknanya Nabi tidak beri apa-apa kompromi pada bab ni. Itu banyak contoh. Sebab tu di Perlis ni kita tengok Jabatan Agama ataupun Jabatan Mufti cepat dalam buat benda tu. Walaupun kadang-kadang tidak difahami oleh sebahagian orang, tak difahami oleh orang luar mungkin, ataupun orang negeri sendiri yang kadang-kadang tak sampai berita yang tepat, dia tak faham kenapa berlaku benda macam tu. Tapi itu ialah salah satu aspek yang menunjukkan ada gerak kerja bila mana berlaku bab-bab berkaitan dengan akidah, bab-bab berkaitan dengan karut-marut yang boleh mencederakan akidah, kita cepat bertindak. Jadi itu ialah kod. Untuk ringkas-ringkas saya jawab untuk soalan yang ketiga ni, saya serahkan balik kepada Al-Fadhil Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kita tertarik dengan Bani Campa tu. Dia orang Islam, dia mengaku dia Islam. Pada masa yang sama dia melakukan amal ibadat yang berpunca berasal daripada agama Hindu, macam tu tak? Jadi Bani Campa ni kalau tuan-tuan kita dengar di sini, tapi kalau nak tengok kena pergi di Kemboja lah. Sebab kalau tuan-tuan kalau mungkin dengan YouTube
dengan apa ni gadget kita yang kita ada, mungkin kita dapat capai maklumat berkenaan dengan Bani Campur ni tuan-tuan. Susul galurnya daripada keturunan Melayu lah dia orang ni. Baik, kita sudah sampai ke pengakhiran majlis. Jadi bila semua apa yang telah kita kupas, apa yang telah kita bincangkan berkenaan dengan definisi akidah, berkenaan dengan karakter akidah, berkenaan dengan contoh yang kita boleh ambil teladan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya apa yang penting tuan-tuan, tanggungjawab kita sebagai seorang muslim dalam memelihara dan memulihara akidah dan hubung kaitnya dengan ganjaran syurga. Saya minta respon Ustaz, dan sebelum tu saya terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan puan-puan yang sudi hadir ke majlis program halaqah takmir kami ini, dan insyaAllah di lain masa, di lain ketika kita berjumpa lagi. Dan saya minta Ustaz Ahmad Qarni untuk memberi sedikit info lah, tanggungjawab kita sebagai seorang Islam memelihara akidah, dan bila akidah itu betul, ganjarannya syurga Allah. Saya serah kepada Ustaz Qarni. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Okay, jadi ini kesimpulan terakhir untuk kita punya program pada malam ni, itu halaqah takmir kita berkenaan dengan pengukuhan pemantapan akidah ni. Bila mana sebut tentang akidah sebagai kesimpulan penutup, saya sebut sikit ya. Tujuan duk tekan sangat bab akidah ni apa dia? Apa cerita tentang akidah ni? Cerita dia, antara sebab lakunya kita ni boleh masuk syurga Tuhan ialah kerana ada akidah yang betul. Tuan-tuan, bawa amalan segunung pun, hebat amalan tu, tapi amalan tu akan menjadi amalan yang sia-sia kalau ada problem pada akidah. Sebab tu kalau kita tengok dalam suratul Kahfi, Allah Ta'ala sebut tentang perihal keadaan orang-orang yang rugi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mahukah kamu aku ceritakan tentang orang-orang yang rugi amalan dia, iaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sesat cara hidup dia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka buat benda yang elok kemah dah. Sebab apa? Buat elok. Sebab tu saya sebut sikit tadi, Syiah tuan-tuan nak banding ibadah dia orang dengan ibadah kita ahli sunnah ni, zikir dia orang, apa-apa yang dia orang baca dalam solat dia orang, walaupun dia orang solat 3, ada orang kata Syiah ni salat 3 waktu. Ya betul, memang dia salat 3 waktu, tapi salat dia tu panjang, doa dia panjang. Dari segi kuat doa, kuat dia orang pada kita. Tapi apa yang dia problem? Akidah dia orang yang problem. Dari segi sujud banyak, baca Quran, penghafal Quran yang hebat. Syiah tidak ketinggalan dalam melahirkan hufaz Al-Quran yang bagus. Sebab tu tuan-tuan tengok dia orang pun buat majlis hafazan Quran, tilawah Quran, dan dia orang pun hebat, walaupun dia orang tak percaya Quran tu Quran yang betul sekarang ni. Tapi sebab apa? Sebab akidah. Dari segi buat ibadah banyak. Tu belum lagi contoh agama-agama lain. Tuan-tuan tengok orang-orang Kristian, padri-padri, pendeta yang duduk di biara, pendeta-pendeta yang mengasingkan diri, beramal dengan bersungguh-sungguh, Sami, Buddha, apa-apa semua. Itu semua orang yang bersungguh-sungguh dalam beramalan. Tapi amalan yang diorang buat ialah amilatun nasibah, beramal letih, tasla naran hamiyah, masuk dalam neraka, lagi jahanam. Jadi bukan nak kempen jangan buat amal banyak. Prioriti sebelum beramal ialah meneliti keabsahan kepercayaan tu, iaitu akidah, supaya kita dapat menempatkan diri dan berkelayakan. Sebab tu kelayakan utama untuk satu orang tu mendapat tempat di syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat tu sajalah kot untuk kita punya perkongsian pada malam ni. Jadi saya mohon maaf kalau ada tersilap kata, tersalah bicara apa semua. Jadi saya tutuplah ataupun saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.